sebagaimana yang kita sebut dulu, disebut dalam satu hadis, thawban bi asyarati darahima. Siapa beli satu pakaian dengan harga 10 dirham, fi thamanihi dirhamun haramun. Dalam 10 tu 9 saja duit yang halal, satu duit sumber daripada haram, maka lam yaqbalillahu salatahu, Allah tak terima solat dia. Wa alaihi minhu syai', kerana masih ada sesuatu yang tidak halal daripada pakaian dia tadi. Sebab itu disebut oleh ulama bahawa, kata seorang ulama, katanya ialah at-ta'atu khazanah. Ketaatan kita ni macam satu gedung yang besar. Taat ni banyak. Kalau kita nak kira, amalan-amalan kita sangat banyak. Jadi kita nak masuk dalam satu-satu amal ni, kita kena pakai kunci dia. Kunci amal ialah doa. Kita berdoa minta, ya Allah, untuk kita dapat buat amal itu, amal ini, berbagai-bagai amal. Tapi kunci kita jaga, jangan tak ada gigi. Kalau kunci tak ada gigi, tak boleh buka. Maka bila tak boleh buka, tak boleh masuk. Gigi kunci ni apa? Makanan yang halal. Maka dengan sebab itu, kita usaha untuk atasi makanan yang kita makan hendaklah yang halal. Taib, itu yang kita bergerak pada minggu lepas. Pada minggu ini, kata pengarang kitab, dia sedang mengalih kita kepada perkara yang menjadi apa yang kita nak perkatakan dalam kitab. Maka dia kata, faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadasil alami ba'dal adami. Faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadasil alami ba'dal adami. Apa maksudnya? Pengarang kitab dia kata sini, syara'a fi dhikri syai'in min usuliddin. Dia telah mula masuk untuk memperkatakan perkara yang usuluddin, yakni perkara tauhid, perkara akidah, iaitu usuluddin kita. Ini perkara asas kita. Apa dia? Wa huwa al-ilmu, iaitu kita kena ada satu ilmu bi aqaidid diniyah, dengan akidah diniyah al-thabitah, yang sabit, an adillati al-yaqiniyah, dengan dalil yang yakin. Kita bukan kata tahu benda mata-mata tahu, tetapi dengan berhujah, berpegang kepada dalil yang kuat. Apa dia? Iaitu annahu yajibu alal mukallaf, bahawa wajib atas setiap kita yang mukallaf, ay yatayaqqana bifuadihi, bahawa kita naklah yakin dengan hati kita. Fuad ni dia dalam, hati kecil orang kata, di dalam hati dia. Wa yajzim, dan menjadikan satu yang jazam, bilisanihi, dengan lidahnya. Dia mengatakan dan dia menjadikan satu kefahaman dia, bihadasil alami, bahawa alam ini adalah suatu yang baru. Alam ini bukanlah satu alam yang kita nak kata dia sebagai suatu yang semula jadi, ataupun yang memang dah ada, semenjak awal lagi memang sudah ada begini. Tidak. Alam ini bermula dengan tiada. Tak ada satu benda. Alam ni apa? Alam ni ialah sesuatu yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah dipanggil alam. Sama ada yang sebesar-besarnya seperti Jibril alaihi salam. Jibril ni saiz dia besar, cukup besar. Dia buka saja dia punya sayap dia, dua sayap dia buka saja sudah cukup untuk menutup antara timur dan barat. Dua sayap, bayangkan dengan 600 sayap. Bagaimana saiz besar Jibril alaihi salam, yang baginda diperlihatkan dua kali. Satu selepas turunnya ayat Iqra, di mana baginda terlihat terpandang di langit, malaikat Jibril buka dua sayap, menutup sejauh timur dan barat. Jadi yang kedua malam Al-Isra' wal Mi'raj, itu Jibril alaihi salam. Itu pun dipanggil alam, iaitu suatu makhluk. Dan sekecil-kecil yang kita tahu, apa saja zarrah yang kecil, semua ni adalah suatu benda yang baru. Dia kata, sebab itu dia kata, faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi, buat satu keputusan putus dan yakinkan dengan hati kita, bihadasil alami, dengan baharunya alam ini, ba'dal adami, setelah alam ini tiada.
Kerana bermula alam dengan tiada. Seperti mana bermula segala sesuatu dengan tiada, termasuk kita. Kita ni bermula dengan tiada. Apa yang kita tengok dalam dunia ini, tak ada dia suatu yang sedia kala. Kalau kita tengok pokok pun, kita tahu pokok ni berapa umur. Kalaupun sampai 100 tahun sudah umur pokok ini, dia juga bermula dengan tiada. Bangunan bermula dengan tiada. Sungai bermula dengan tiada. Gunung, bukit, bukau, semuanya bermula dengan tiada. Jadi kita kena satu keyakinan bahawa segala-galanya bermula dengan tiada. Sebab apa? Kalau kita nak kata benda yang tiada, sebab dia taryanul adan. Taryanul adam makna dia mula dengan hilang, dengan tak ada. Benda ni asal tak ada. Kita jangan anggap dunia ni memang, kalau kita kata dunia ni asalnya memang ada, maka sudah berlawanan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Maka kita kena terima hakikat bahawa selain daripada Allah itu adalah ciptaannya. Itu dipanggil makhluk. Jadi kalau dunia ini dia bermula dengan memang ada, maka dia ternafi daripada makhluk. Sebab kalau dia semula jadi, memang jadi, dia asal usul memang ada, tak pernah tiada, memang ada, maka ini ternafi dia daripada makhluk dan ternafi dia daripada ciptaan Allah. Sedangkan Allah itu pencipta mutlak. Bila kata Allah itu pencipta mutlak, selain daripada Allah itu mestilah sesuatu yang dipanggil makhluk. Bila kita kata makhluk, dia adalah benda yang baharu. Seperti mana kita tengok hari ini, benda yang bertukar-tukar di depan kita. Kita manusia, kalau kita tengok macam mana lahirnya anak kita. Anak kita lahirnya dengan hanya setitik air mani, yang berubah daripada masa ke semasa. Sampailah menjadi daripada setitik mani, menjadi setitik darah, menjadi seketul daging, menjadi mudghah, menjadi sehingga lahir manusia. Jadi itu ternyata bahawa benda ini adalah suatu benda yang baharu. Yang menguasai dunia ini, manusia yang memerintah dunia, yang menjalankan segala-gala aktiviti dunia. Mereka ni dilihat baharu. Apa lagi dengan dunia yang mereka perintah, yang mereka kuasai. Kan tidak ada makhluk lain yang kuasai dunia. Kalaupun ada makhluk jin, syaitan, tapi tak dapat dilihat. Penguasaannya tidak sehebat penguasaan manusia. Manusia boleh menguasai dengan wujudkan negara-negara, bandar-bandar dan berbagai-bagai. Jadi manusia yang berubah ini dinyatakan bahawa manusia ini adalah makhluk yang baharu. Apalagi dunia ini juga suatu yang baharu. Sebab tu dikata di sini, wahwa taryanul adam. Iaitu kedatangan pusingan tiada. Baharu macam mana manusia ni sampai masa tak ada. Sampai masa manusia tak ada. Kalaupun hidup, kalau dulu umat dahulu hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun, beratusan tahun, tapi akhirnya tak ada. Jadi manusia ini yang kita kata dilahirkan daripada mula air mani, jadi setitik darah sampai daging, yang kemudiannya lahir hidup sebagai manusia, memerintah sampai satu masa, tak ada. Jadi ini membuktikan bahawa benda dunia ini adalah makhluk. Sebab kalau kita kata benda itu adalah asalnya memang ada, tak mungkin dia boleh jadi tiada. Kalau dia benda asalnya memang asal usulnya ada, tak dicipta oleh mana-mana kuasa, dia memang ada. Tapi bagaimana bila dia tak ada? Tentulah dia bukanlah suatu yang asal. Sebab itu kita kata di sini, fakta yaqinan bil fuadi wajzimi. Buat satu keputusan, potongkan satu keputusan, putus dengan hati kita bahawasanya bi'annal alama bi'anna hadatsal alama, bahawasanya kita buat wajzim bihadasil alami, bahawa dengan baharunya alam ini ba'dal adami, dunia ni baharu setelah benda ni tiada. Ini satu keyakinan. Kita boleh lihat, tak ada orang akan boleh kata bahawa dunia ni memang asalnya ada, azali, kerana itu bertentangan. Kerana dia adalah makhluk, kerana mesti ada pencipta. Tak ada benda sekecil-kecil pun yang kita boleh lihat boleh jadi dengan sendiri. Tak ada benda, mesti ada yang menciptanya. Apa pun, kalau kita tengok dalam mata kasar kita,
tepung. Nak jadi tepung pun kena bermula dengan gandum. Mesti diketuk, dikilangkan sampai akhirnya jadi tepung. Beras mesti dibuat oleh manusia sehingga kita tuai, kemudian kita kilangkan dia, kita plastikkan dia, kita masak dia, kita beli, kita masak, kita makan. Semuanya mesti dibuat oleh manusia. Jadi kalau itulah dunia yang kita lihat, maka kita yakin bahawa ada pencipta dia. Bila ada pencipta, maka yang dicipta itu adalah makhluk yang dipanggil hadis, suatu benda yang baru. Dan Allah itulah satu zat yang asal, yang tidak baru. Ini otak mana manusia pun dia akan terima begitu. Dia tak akan kata dunia ni tak boleh pergi kepada satu tahap yang memang asal dunia memang ada, tidak ada pencipta. Itu tak mungkin. Kerana itu berlawanan, dia bukan suatu zat yang qadim. Dunia ni benda yang baru. Macam mana orang kata benda yang baru? Sebab dia berubah. Bila berubah, benda baru. Macam kita. Dulu kan kita kanak-kanak. Sekarang kita sudah dewasa. Dan kini kita sudah sampai usia tua. Dah berubah. Kalau itu manusia berubah, apa lagi dengan makhluk lain? Pokok berubah, binatang berubah, bumi berubah, semuanya berubah. Jadi itu semua menandakan bila berubah, dia adalah suatu yang hadis, suatu benda yang baru. Maka benda yang baru ini, maka dia perlu kepada pencipta. Pencipta dia ialah Allah. Sebab itu dia kata faqta yaqinan bil fuadi wajzimi bihadasil alami ba'dal adami. Buat satu keputusan yang putus bahawa alam ini suatu yang baru yang telah datang setelah tiada. Siapa yang ciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah cipta? Maka dia kata lagi, ahdasahu la lihtiyajihil ilah walau arada tarkahu lamabtadah. Di sini dua perkara. Ahdasahu la lihtiyajihil ilah walau arada tarkahu lamabtadah. Kata pengarang kitab, ahdasahu, Allah buatkan alam ini la lihtiyajihil ilah, bukan kerana suatu hajat Allah kepada alam. Allah tidak berhajat kepada alam. Allah tidak berhajat. Dia nak buat boleh, dia tak nak buat pun boleh. Macam kita lihat dalam hidup kita semasa. Apa beza seseorang dengan yang lain? Ada seorang kahwin dengan sekian lama sudah tapi tak dapat anak. Tak ada zuriat. Berbagai usaha tapi tak menjadi. Ada orang kadang-kadang sampai tak kahwin pun dapat anak. Begitu mudah. Sampai begitu sekali bercambah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada fulan, apa yang berlaku pada fulan, itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ni dia nak buat. Dia boleh buat dunia, dia boleh tak buat dunia. Dia tak ada apa sedikit pun hajat keperluan dia kepada dunia. Bukan macam kita. Kita buat sesuatu atas hajat kita. Tapi Allah disebabkan keagungannya, disebabkan keunggulannya sebagai pencipta mutlak yang tidak ada kongsi, tidak ada syirik bagi dia. Maka apa yang berlaku, dia buat dunia ini tidak ada hajat dia. Dia tidak perlu, bukan kerana dia perlukan manusia, dia perlukan kepada malaikat, dia perlukan kepada binatang, sehingga malaikat satu makhluk yang paling ramai jumlah dia. Allah tidak perlukan kepada malaikat. Kenapa Allah buat malaikat? Itu satu yang nak Allah banggakan ke atas kehebatan dia. Maka Allah gunakan sebagai satu penghujahan pada manusia. Jadi maknanya Allah tak berhajat kepada sesiapa. Allah tak berhajat. Allahus Samad. Allah yang mana segala-gala berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Sebab tu kita di sini, ahdasahu la lihtiyajihil ilah. Allah wujudkan alam bukan atas sebab hajat. Kalau Allah berhajat, maka dia bukan Allah. Tak layak dia mempunyai hajat kepada makhluk. Kalau dia berhajat kepada makhluk, dia juga makhluk. Macam kita. Kita berhajat kepada makhluk. Kerana kita makhluk. Kita berhajat kepada majikan. Daripada kecil kita berhajat kepada ibu.
kita berhajat kepada bapa, kita berhajat kepada majikan, kita berhajat berbagai-bagai, bahkan dalam diri kita sendiri. Kita berhajat kepada nyawa, kita berhajat kepada udara, kita berhajat kepada darah, kepada tulang, kepada berbagai-bagai. Kita berhajat kepada anak, kita berhajat kepada isteri, hidup kita pincang. Kalau kita tak ada isteri, hidup kita cacat. Kalau kita tidak ada anak, tak seri hidup kita. Makna kita ni berhajat berbagai-bagai. Berhajat kepada kenderaan untuk pengangkutan kita, berhajat kepada makanan untuk kesihatan kita, berhajat kepada berbagai. Kalau tidak, kita masalah. Allah tidak berhajat. Dia tidak berhajat. Sebab itu dia kata, ahdasahu la lihtiyajihil ilah. Allah buatkan segala makhluk ini bukan hanya untuk hajat dia. Tidak sama sekali. Ini adalah kerana ihsan Allah, kerahiman Allah, atas kehendak Allah. Apa yang Allah nak buat, dia buat. Itu dia mempunyai kuasa mutlak dan tidak ada sedikit pun hajat apa pun kepada makhluk ini. Dia tidak berhajat kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam amal ibadat kita yang kita lakukan, bukan kerana Allah minta kita, kalau tidak dia terjejas, ibadat dia terjejas, tidak. Sebab itu dikatakan dalam satu hadis kursi, kalaulah anak-anak Adam ini, daripada law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin yas'aluna kulla wahidin minhum mas'alatahu. Kalaulah manusia dahulu, manusia kemudian, jin dan juga manusia terdahulu kemudian, semua sekali berada di satu padang dan masing-masing berdoa dan minta kepada Allah. Masing-masing ini berhajat minta pada Allah dengan hajat yang masing-masing. Anak lain, bapa lain, ibu lain, menantu lain, semua tak sama. Minta pada Allah. Tidak sedikit pun berkurangan. Tak lebih seperti jarum yang dimasukkan dalam laut dan angkat balik. Apa kurang pada air laut tadi? Tidak sedikit pun, tidak setitik pun. Kerana Allah tidak berhajat kepada manusia. Sebab itu dia kata di sini, walau arada tarkahu lamabtadah. Kalau Allah tak nak, dia akan tinggalkan. Itu yang kita tengok. Kenapalah fulan tak dapat anak? Kenapalah fulan tak dapat itu? Kenapalah orang itu masih miskin? Dia bukan tak usaha. Daripada pagi buka kedai berniaga sampai petang, tak ada siapa pun datang membeli. Ada orang buka tak sampai 10-15 minit, habis semua barang dijual laku. Kehendak Allah. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Allah tak nak bagi, apa pun usaha manusia tak akan menjadi. Jadi dengan sebab itu, apa yang kita perlu dapat di sini dua benda. Dalam perkataan ini dia kata, ahdasahu la litiyaljil ilah walau arada tarkahu lamabtadah. Allah buat tidak atas hajat dia sebagai Tuhan. Kalau dia nak, maka dia boleh tinggalkan apa yang dia telah buat. Ada dua perkara di sini. Pertama, bahawa Allah adalah pencipta. Annal muhdisa lil alam huwa Allah. Dialah pencipta kepada segala alam. Benda ini, kalau kita tengok, sudah jelas dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita pakai pada akal kita. Cuba kita tengok kita manusia. Apa yang kita boleh buat pada diri kita? Kalau kita sakit, cuba buatkan bagi sihat. Mana boleh? Kita kena pergi jumpa doktor, makan ubat. Cuba kita sakit, kita buat. Sabar, tunggu. Kita geram ni, sekejap je, sihatlah. Macam mana boleh datang sihat? Sebab kita buat sini sihat. Tak boleh. Kita tak boleh. Kerana di sinilah yang menandakan kita tak boleh buat apa. Macam kau katakan, kalau satu bayi dilahirkan buta, kita pergi cari mata satu free, kita letak kat dia. Tengok tu, dah celik balik dah. Kita pun boleh buat. Atau satu orang yang pekak, kita datang sini macam ni, nak betulkan telinga kau, kita pijit. Sekarang dengar. Kita pun boleh buat telinga. Tak boleh. Kita tak boleh. Yang boleh buat hanya Allah. Dia saya yang boleh buat. Yang bisu boleh bercakap, yang pekak boleh dengar, yang buta boleh melihat. Itu Allah saja. Manusia tak boleh buat. Manusia ni apa pun dia tak boleh. Kalau kita lihat, makna kita nak buat diri kita sendiri. Doktor yang pakar tu pun, dia tak boleh buat apa diri dia. Kalau dia sakit, katakan, dia jatuh sakit, dia tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak sembuhkan diri dia. Kalau dia boleh sembuh, dialah orang yang paling sihat. Kerana ilmu tentang kesihatan badan semua ada pada dia. Tapi dia juga mengeluh masalah sakit itu dan ini. Jadi bermakna yang mencipta,
yang buat alam ini ialah Allah. Dan Allah tu mesti satu. Dia tak boleh ada dua, ada tiga. Kalau ada dua, katakan. Macam mana dalam Quran kata, lau kana fihima alihatun illallah la fasadat. Kalau ada dalam dunia ni, lain pada Allah ada Tuhan-Tuhan lagi, maka hancur dunia. Contoh, kalau ada dua kepala. Maka kalau ada dua Tuhan. Satu Tuhan kata, wahai matahari, tolong terbit sekarang, sudah cukup masanya. Matahari pun terbit. Tiba-tiba satu Tuhan lagi kata, jangan lagi terbit. Sebab sekarang belum sampai masa orang masih nak tidur, belum nak pergi kerja lagi. Turun balik. Turun pula matahari. Kejap dia buat macam ni. Hujan nak turun. Jangan turun. Belum. Jadi, apa jadi? Kucar kacir. Dunia akan jadi kelang kabut. Sebab dua Tuhan sedang bergaduh. Sebab itu tak mungkin. Kalau kita tengok dengan susunan dunia hari ini, Allahu Akbar, indahnya pentadbiran dunia. Matahari terbit sampai masanya, terbenam pada ketikanya, hujan turun, tumbuh-tumbuhan subur. Semua itu menandakan bahawa penciptanya ialah satu sahaja. Tak ada dua dan tiga, tak ada lebih. Satu saja yang mencipta, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang pertama. Yang kedua, dapat daripada sini ialah bahawa Allah ini pencipta yang mencipta secara ikhtiar. Bukan dia buat secara dia terpaksa. Bukan dia satu tekanan yang membuatkan dia tertekan. Macam kita, kadang-kala kita terpaksa sebab desakan hidup. Ada orang terpaksa mencuri sebab tekanan hidup. Terpaksa buat sesuatu kan, terpaksa tekanan nafsu manusia dan sebagainya. Kita kadang-kadang Allah tak dapat nak elak, terpaksa. Tapi Allah tidak ada sesuatu yang paksaan. Itu semua atas kehendak Allah. Jadi atas perkara ini, apa yang saya nak sebut di sini ialah kita dah mula bercakap tentang tauhid. Bahawa dia kata, faqta yaqinan bil fuadi wajzimi bihadasil alami ba'dal adami. Buat satu keputusan, putus dengan yakin di dalam hati kita bahawa dunia ini adalah suatu yang baru, yang bermula satu ketika dulu dengan tiada. Ahdasahu la lihtiyajihil ilah. Allah buat ini semua, tidak ada sedikit pun hajat dia di sini. Falau arada tarkahu lamabtadah. Kalau dia tak nak, maka dia akan tinggalkan. Maka kita boleh lihat apa yang ada dalam dunia ini. Maka itulah yang dapat kita perkatakan pada kali ini tentang kita mula masuk ke dalam mukaddimah mengenai dengan tauhid. Dan insya-Allah kita akan perkatakan lagi perkara yang banyak tentang mengenal Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pengajian untuk menyambung pengajian pada kali ini bersama Ustaz Fadli Al-Yamani, dan juga kita akan beri laluan pada anda sebentar lagi. Kita nak berhenti seketika, terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Saudara, kita teruskan kembali waktu ini dalam rancangan Tahsinul Ibadah, dan bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Fadli Al-Yamani. Kita beri laluan pada anda waktu ini. Jika ada sebarang persoalan, pertanyaan, boleh terus ke talian 03-6205-1500 ataupun SMS ke 39111 dan juga di Facebook IKIM FM. Baik Ustaz, kita nak mulakan dulu dengan rakan kita yang bertanya melalui Facebook waktu ini. Dan Ana Biha Bahari katanya, Ustaz, saya akan bermusafir selama 3 hari untuk ke Johor dari Kuala Lumpur, dan mungkin nak bertanya sini, menginap di hotel selama 2 hari, adakah saya boleh lakukan solat qasar sepanjang 2 hari di hotel tersebut? Taib, bagi perjalanan yang melebihi 2 marhalah dan kita tidak menetap di satu tempat lebih daripada 3 hari, yang dikira 3 hari ialah bermula daripada kita sampailah kita keluar. Hari perjalanan tak dikira dan hari keluar tak dikira, maka kita boleh qasar, boleh jamak. Kalau hanya 2 hari, boleh qasar, boleh jamak, tidak ada masalah. Baik Ustaz, semasa dalam perjalanan tu adakah boleh dilakukan solat qasar ni? Dalam perjalanan boleh, bila dah sampai dekat Johor tadi pun boleh, tidak ada masalah. Baik, insyaAllah. Baik, kita teruskan lagi, dan ada pertanyaan melalui talian waktu ini dari Johor Bahru. Arif di talian, silakan. Nama saya Arif dari Johor ini. Saya nak tanya Ustaz, ada yang mengatakan kalau kita jauh dari ulama baru masuk Islam, kita ni kalau berkata yang dosa dimaafkan, kalau berkata yang syirik pun dimaafkan. Betul tak Ustaz? Tidak penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kesalahan-kesalahan seseorang dalam perkara agama
kita tengok apa kesalahan dia. Kalau benda itu yang diketahui secara umum dipanggil ma'lumun bid-dini bid-darurah, benda yang diketahui secara darurat. Sebagai seorang Islam tak mungkin dia tak tahu. Contohnya kewajipan solat. Sebagai seorang Islam tak mungkin dia kata saya tak pernah pun tahu yang orang Islam ni wajib solat. Itu perkara dia. Kalau itu dinafikan, memang dia akan jatuh murtad. Kalau dia kata saya tak wajib solat, solat tidak diwajibkan ke atas diri saya, maka itu gugur. Tapi kalau dia kata saya tak tahu nak solat, saya tak tahu yang solat tu berapa rakaat, saya tak tahu apa nak dibaca, maka dia menafikan. Dia kata saya tak tahu, maka tidak tahu itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita lihat orang yang dimaafkan di sini ada dua kumpulan. Pertama, seorang yang baru masuk Islam, baru sangat masuk Islam, jadi sebab itu dia tak tahu. Yang kedua, orang yang tinggal di kawasan pendalaman. Kalau di Malaysia, pendalaman ialah kawasan-kawasan orang asli, yang mana tak ada ulama. Dan dia pula tak ada keperluan belanja untuk keluar ke bandar mencari ilmu. Dia harapkan orang datang beritahu dia. Maka dalam itu, kalau dia buat sesuatu yang dia tak tahu secara darurat, bukan benda itu, benda lain. Contohnya dia tak tahu, kata jangan dia kata saya tahu yang zina itu haram, tapi saya tak tahu hukuman dia. Saya tahu kata judi itu haram atau arak itu haram, tapi saya tak tahu hukuman dia. Maka sebab itu saya buat, maka itu tak boleh. Kerana dia sudah tahu. Jadi kita tengok kedudukan dia dan apakah dia mudah dimaafkan. Kalau kita yang duduk di bandar, di kawasan yang mudah, saya rasa kita ni tak boleh meletakkan diri kita mengatakan saya dimaafkan. Kerana kecuaian kita yang tak kita pergi belajar. Sebab itu dalam pengajian kita kata apa? Ulama kata man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Itu puan dia. Siapa yang tak tahu yang demikian itu, hendaklah dia bertanya. Wa man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Siapa yang tak tahu, hendaklah dia bertanya. Makna kita tak boleh kata saya tak tahu. Nak kena orang alim, ustaz datang beritahu. Bukan itu cara dia. Kita kena pergi tanya. Kita timba. Jangan pergi cari kita. Kita timba pergi cari pergi. Jadi kita pergi tanya. Sebab itu, wa man lam yajid mualliman falyarhali. Siapa yang tak jumpa orang alim, dia kena pergi cari. Jadi saya rasa bagi mereka yang hidup di pekan, di kampung, di bandar, di Malaysia ini, tak ada orang yang boleh kata saya tak tahu. Kerana alhamdulillah, semua alhamdulillah, bagaimanapun dunia kita, orang alim ada, ustaz ada, imam ada yang boleh bantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita tak tahu. Sebab itulah kita kata bahawa di sini wajib kita belajar untuk kita mengatasi kejahilan kita. Sebab itu belajar, dia kata kalau benda yang wajib kita pergi cari. Kalau benda yang sunat kita pergi cari untuk kita atasi. Bayangkan kalau orang dulu boleh berjalan selama sebulan hanya kerana untuk satu hadis. Boleh berjalan daripada Mekah sampai ke Madinah 400 km hanya kerana satu hadis. Ini kehimmah mereka. Kenapa tidak kita? Wallahualam. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil seterusnya, Nasaruddin dari Kuala Lumpur. Waktu ini silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nasaruddin Ahmad. Ni nak tanya Ustaz, kan ada hadis mengatakan kalau kita bagi salam pada baginda Nabi, dia akan jawab. Tapi masalahnya Ustaz, perlukah macam saya ni pergi ke Mekah Masjid Nabawi sana, pergi ke sana dan bagi salam, atau saya boleh bagi salam di sini saja Ustaz, dekat Malaysia atau di mana sajalah? Dia bagi macam Assalamualaikum ya Rasulullah. Adakah jawab salam saya dijawab oleh baginda Nabi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, kalau kita berada berjauhan seperti kita berada di Malaysia, maka kita nak bagi salam pada Nabi ialah dengan cara kita berselawat kepada Nabi. Maka selawat kita ni ada malaikat khas yang akan bawa selawat kita dan bagi pada Nabi. Dan Nabi akan jawab untuk kita dan ibu dan bapa kita. Makna bukan kalau macam tu, macam mana malaikat nak bawa setiap minit dalam dunia ini penuh dengan orang berselawat. Kerana setiap minit dunia ni, dia tak ada dunia yang gelap semua 24 jam. Kalau macam Malaysia sekarang siang, ada dunia malam. Maka orang siang ni berselawat. Sampai kita malam kita tidur tak selawat, orang lain pula siang. 24 jam. Sebab itu kalau kita tengok azan
Daripada azan subuh sampai azan isyak. 24 jam dunia ni. Berpusing satu dunia dengan azan, laungan azan. Macam tu juga dengan selawat. Jadi kita bila selawat, malaikat bawa secara jumlah. Dia bawa secara jumlah daripada umat yang ramai bagi pada Nabi, dan Nabi jawab secara jumlah. Bukan Nabi jawab detail satu-satu, maka penatlah. Maknanya tak itu berlaku. Jadi secara jumlah. Macam mana? Wallahu a'lam bisawab. Melainkan bila kita berada depan maqam Nabi. Kerana Nabi tidak bersifat macam kita kata dia hadir di mana saja, dia dengar apa saja, bukan. Nabi kita tak meletakkan dia sebagai Tuhan. Dia adalah Nabi, tetap Nabi. Yang mendengar apa saja yang kita cakap, Allah. Yang melihat apa saja yang kita buat, Allah. Nabi tak mendengar. Kalau kita di Malaysia, Nabi tak dengar. Tapi bila kita sampai di maqam Nabi, maka di sana kita boleh bagi salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi akan dengar dan Nabi akan jawab langsung kepada kita. Tapi kalau jauh, kita hantarkan dalam bentuk selawat yang selalu diajar. Sama ada selawat Ibrahimiyah, selawat apa saja yang banyak hari ini, semua itu datang daripada sumber yang sah. Maka kita boleh bawa dan selawatlah. InsyaAllah kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan setiap satu selawat, 10 rahmat Allah akan turun buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil seterusnya di talian. Rahmat dari Ampang, silakan. Nama saya Rahman. Soalan saya ialah, saya ingin tahu, ada satu ayat dalam Quran tu, Bismillahirrahmanirrahim, yakni Kul huwallahu hu ahad. Jadi katakanlah Allah tu satu. Kemudian saya nak tahu apa dalil dan buktinya yang dapat dilihat dan dapat dilihat dengan mata dan dapat difikir dengan akal yang sihat. Terima kasih. Taib, kita kata dalil bahawa Allah itu satu. Benda itu ternyata jelas depan mata kita. Bagaimana susunan dunia yang aman. Dunia yang, bayangkan, kalau kita tengok daripada yang kecil lah. Satu rumah ada 2 ketua. Bagaimana kedudukan rumah itu? Apakah akan aman ataupun akan ada kucar-kacir? Ataupun tak sepayah kita tengok rumah, kita tengok lebih besar. Satu negeri ada 2 ketua, 2 MB. Atau satu negara ada 2 PM. Apa jadi? Satu pun dah hari ni kelang kabut. Kalau ada 2, satu negara ada 2, ada 3. Semua jadi kelang kabut. Habis. Kerana 1 MB, 1 PM, dia akan keluarkan arahan. 1 MB lagi dia kata batalkan, saya tak setuju. Jadi apa jadi? Tetapi yang kita lihat, dunia ni aman. Matahari terbit pada ketika dia, terbenam pada ketika dia. Itu dah cukup untuk kita melihat kewujudan Allah yang satu. Kalau ada 2 Allah, takkan dia nak setuju. Kalau kita kata, bagaimana kalau dua-dua bersetuju? Bila kata terbit matahari, dua-dua bersetuju, terbit sekarang. Bila terbenam, dua-dua bersetuju. Jadi apa fungsi yang kedua? Kalau dia Tuhan, dia makna dia hanya menyokong, dia tak ada buat apa. Maka dia bukan Tuhan, taraf dia tak Tuhan. Dia tak buat apa, dia hanya menyokong. Tuhan ni dia mesti ada kuasa mutlak. Dia kuasa mutlak, dia seorang yang boleh buat. Jadi kalau 2 yang sana sini sama, itu bukan lagi kita kata Tuhan. 2 kuasa, 3 kuasa, yang semuanya mempunyai sekata. Tak, manusia kalau kita tengok apa pun, dia tak boleh sama. Sebab itu Allah buat lelaki, perempuan. Laki-laki tak boleh kahwin laki-laki, perempuan tak boleh kahwin perempuan. Sebab dunia ni tak akan boleh. Bayangkan kalau laki-laki dengan laki-laki, macam mana nak tak anak? Atau perempuan dengan perempuan, macam mana nak tak anak? Dia mesti ada 2 pasangan. Jadi yang tak berpasang Allah, lain semua berpasang-pasang. Jadi dengan sebab itu, wujudnya Allah ni secara terbukti. Memang secara akal dan secara nas. Suatu benda yang tak boleh dinafikan. Matahari bergerak, bulan bergerak, semuanya. Kita hidup dengan aman. Kita berkongsi alam dengan binatang. Tengok harimau, walaupun kita usik hutan dia, dia tak kacau kita. Serangga, kita usik sarang-sarang dia, dia tak kacau kita. Aman kita hidup, kita boleh cari rezeki dan sebagainya. Jadi bermakna yang mentadbir. Sebab itu kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb
Rabb ni makna pentadbir segala alam yang selain daripada pada Allah. Dialah pentadbir yang mengatur, yang menyusun. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat dunia ini. Jadi sebab itu kita yakin sepenuhnya bahawa dia adalah satu pencipta. Itulah yang Nabi Muhammad bawa, yang dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang melainkan dia yang satu, itulah Allah. Orang kata tak nampak, masalah nak nampak ni dia masalah. Kita current pun kita tak nampak, nyawa pun kita tak nampak, kuman pun kita tak nampak, banyak benda kita tak nampak. Bahkan depan mata kita, bulu kening depan mata ni ada, ambil cermin tengok, engkau ada, tapi tak nampak. Makna kelemahan kita di sini. Tunggu dan sabar, iman dan beramal. Di dalam syurga nanti kita dapat lihat. Dalam syurga nanti, di sana kita akan tahu, kita akan dapat lihat. Kita terima dunia ni, hakikat dia adalah sebagai tempat ujian yang Allah menguji kita untuk kita beriman dan bersabar, tekun untuk beribadat. InsyaAllah di syurga tempat kita dapat segala hasil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Jadi ada baiknya untuk sebagai kesimpulan Ustaz untuk kita pada kali ini. Jadi kesimpulannya, apa yang kita sebut daripada sebelum ini, iaitu bila mana pengarang kitab kata man lam yakun ya'lamu za falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang tak tahu dia belajar, siapa yang tak jumpa orang alim dia pergi cari. Kenapa? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawajin yuj'alu. Kerana ketaatan orang yang masih makan benda yang haram tak ubah seperti orang yang buat kemah di atas ombak yang begitu kencang. Bila kita dah bina ini semua, maka kita mula melangkah masuk kepada satu usul akidah kita. Yang pertama, dia kata faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadasil alami ba'dal adami. Buat satu keputusan dan jazam dalam hati kita bahawa dunia ni adalah suatu yang hadis baru, yang diciptakan bermula dengan tiada. Ahdasahu la lihtiyajihil ilah. Allah buat ini semua tidak atas apa hajat Allah sekalipun. Walau arada tarkahu lamabtadah. Kalau Allah nak tinggalkan atau tiadakan, Allah boleh tinggalkan. Segala-galanya adalah hak kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam bisawab. Dengan mana saya mengharapkan setiap pendengar kita cuba dan usaha lagi menjadikan apa yang disediakan oleh IKIM sebagai satu laluan untuk kita menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih pada Ustaz dan kerana sudi bersama kita untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain siaran. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.